أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan saya ni ada buku Mawsu'ah Asma'illah Al-Husna. Ensiklopedia mengenai Asma Allah Al-Husna karangan Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, dihadiah oleh Saudara Ustaz Fadli, Ketua Pemuda PAS Kelantan. Disebut sini ya, tamanna alayya ba'd al-ikhwah an ulqiya darsan usbu'iyan fi Jami' Usman bin Damsyik, ولكني وقعت في حيرة من حيث اختيار الموضوع الدرس. وجدت أن أختار شيء في الدين العقيدة، لأنها إن صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل. Maksudnya, saudara penulis kitab ini diminta oleh kawan-kawan untuk memberi kuliah mingguan di Damsyik Jami' Usman. Jadi masalahnya, kata dia, saya meraba nak cari tajuk apa yang mustahak dikemukakan. Fikir punya fikir, satu perkara yang penting bagi kita orang Islam. Sama ada Arab Islam, sama ada Melayu Muslim, sama ada Cina Muslim. Sebenarnya perkara penting ialah akidah. Akidah makna pegangan. Kalau kita kata akad nikah, orang Melayu panggil akad nikah. Akad nikah bukan makna akad barang daripada bawah tak atas, tidak. Asal dia akad. Aqadha yaqidu, aqdan makna akad, makna sipu. Sipu, belum pada sipu tu tunai dulu, bunuh dulu, semua sekali, lepas tu sipu di antara si laki-laki dengan si perempuan. Akad. Begitu dalam Islam ni, dia ada akidah. Dalam demokrasi tak ada akidah. Dalam nasionalis tak ada akidah. Dalam komunis tak ada akidah. Tak ada benda sipu. Dia nak buat, dia buat. Jadi perkara pokok yang perlu kita fahami sungguh-sungguh dalam masalah akidah. Sipu. Supaya kesan dia diterima oleh Allah di akhirat. Dalam ideologi tidak ada akidah, kerana dalam kepala dia tak ada pembalasan akhirat. Akhirat tak ada dalam demokrasi. Jadi bagi orang Islam, satu daripada dua perkara yang penting ialah masalah di dunia ada akidah, di akhirat pula ada pembalasan baik. Ini perkara pokok. Kita semua ingat bahawa waktu Nabi Muhammad SAW masih di Mekah lagi, Nabi kita beri peluang pada sahabat-sahabat dia untuk berhijrah ke Madinah, kerana tekanan-tekanan yang begitu sekali kuat dibuat oleh kerajaan Mekah pada penyokong-penyokong Nabi Muhammad SAW. Maka berpindahlah. Ada di antara mereka yang berpindah kerana Allah dan Rasul, betul-betul. Dan ada yang berpindah kerana benda lain, kerana nak berniaga, kerana ramai pelanggan-pelanggan dia di Mekah, dia berpindah ke Madinah, maka dia itu berpindah sama. Ada berpindah ke Madinah kerana tunai. Tahu-tahu tunai dia disebut Ummi Qais, tunai dia pergi ke Madinah. Dia pun mulai hijrah jugalah, turut tunai. Berita ni disampaikan kepada Rasulullah SAW bahawa, ya Rasulullah, ada di antara kita yang berhijrah ni kerana Allah dan Rasul. Dan ada yang berpindah ni kerana benda lain, kerana berniaga, kerana tunai. Mula Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tahu. Semua amalan bergantung pada niat. Dan tiap-tiap orang akhirat kelak akan diberi mengikut niat masing-masing. Niat ni kita panggil akidah lah. Jadi oleh yang demikian, ramai di antara kita orang Islam, khasnya kita orang Melayu, beragama Islam, tapi niat tak menentu. Kerana Allah ke, kerana duit ke, kerana kita pergi sembahyang di masjid. Kadang-kadang kerana Allah. Dan kadang-kadang kerana turut saing. Kawan kita ajak main nak masjid, naik, mari dengan aku dah, naik kereta aku, pergi sembahyang. Tapi kesimpulan kalbunya tak ada. Dengan sebab itu, satu daripada benda yang kita
perhati sangat ialah akidah. Banyak lagi hadis-hadis lain khasnya di pada mahsyar, untuk pada mahsyar. Nabi kita Muhammad dedah di pada mahsyar ada 3 jenis manusia. Yang satunya ulama, satu lagi penderma, satu lagi pejuang Islam. Tiga-tiganya ditolak oleh Allah di akhirat kelak, kosong. Kerana ulama mengajar tapi tidak mengajarkan Allah, kerana itu, kerana ini. Penderma begitu juga, menderma duit banyak, tapi oleh kerana pegangan derma itu tidak kerana Allah dan Rasul, maka duit dia habis, pahala tak ada, di akhirat kelak kosong. Begitu juga masalah pejuang mati syahid di medan perang. Dia soal jawab, mengaku dia berjuang, tapi Allah Ta'ala kata, aku tahu hati perutmu tidak berjuangkan aku. Di kesimpulannya, akidah adalah amat penting bagi menentukan kerja buat kita sejak daripada kita di rumah sampai kepada kita dengan jiran, sampai kepada kita dengan masyarakat, sampai kita di pejabat, sampai kita di market, sampai kita di mana sekalipun, biar pasti gerak gigi kita kerana Allah. Satu. Yang keduanya, di mana dunia ni tak ada orang yang tidak beragama. Tak ada orang yang tidak beragama. Semua orang beragama semua. Kerana agama ni fitrah manusia. Bagi lagi agama dia pegang terkena atau tidak dengan kerana Allah ataupun mengikut tradisi, ini juga perkara penting. Kita orang Melayu beragama Islam beratus tahun. Tapi kita kena ingat, belum pada kita berada sekarang ni, negeri kita telah ada pemimpin, telah ada penganjur, telah ada kerajaan yang dipimpin oleh Mak Saleh, kita panggil, oleh Inggeris. Inggeris masuk negeri kita beratus tahun. Generasi sekarang ni celek-celek tengok Inggeris dia. Ada dijajah oleh Inggeris macam tempat kita di India, di Burma, khasnya di Timur Tengah. Di Timur Tengah, belum pada kita pergi sekarang ni ke Timur Tengah, di sana sudah ada Perancis, sudah ada Inggeris, sudah ada Itali di Libya apa semua sekali. Orang ni telah bentuk fikiran rakyat dia. Inggeris dia bentuk cara Inggeris, Perancis bentuk cara Perancis. Jadi kita celek-celek tu kita beragama mengikut Inggeris. Kerana Inggeris usahanya ialah fasudin siasat, politik lain, agama lain. Ini bahaya. Jadi oleh yang demikian, kita hidup sekarang ni, alhamdulillah, kita hidup dalam keadaan kebangkitan Islam. Walaupun Inggeris marah, walaupun kunci-kunci Inggeris marah, tapi kita terang mengenai dengan hujah, berserta dengan hujah, dengan dalil. Ini Islam, tidak ada agama atas dunia ni ia lebih hormati kepada akal lain pada Islam. Islam menggunakan akal fikiran. Kalau Inggeris kata begini, kita kata begini, apa hujah? Apa hujah Inggeris? Apa hujah kita? Begitulah seterusnya. Jadi hari ini kita mula masuk dalam pengajian akidah melalui Asma'ullah al-Husna. Seorang mana boleh kita sayang pada Allah, dia gerung pada Allah kalau kita sendiri tidak kenal Allah. Budak kecil, dia tengok anak kucing, dia berasa nak pegang anak kucing. Anak kucing, anak rimau ni lebih kurang ya. Lebih kurang. Tapi bagi budak kecil yang tak kenal kucing itu benda apa, anak rimau apa-apa, bagi dia budak kecil ni nak pegang belakang. Anak rimau kecil dia nak pegang, anak kucing itu dia dakak. Berpunca daripada budak kecil tak kenal hak mana kucing, hak mana anak rimau. Jadi oleh yang demikian, kita selagi tak kenal Allah melalui Asma'ullah al-Husna, maka selama itulah sayang pun tak ada. Hingga siapa rela habis duit ko, rela habis masa ko, rela habis kesihatan kerana sayang pada Allah, nak ke syurga dia, tak ada. Begitu juga oleh kerana Allah ni mempunyai syurga neraka di akhirat kelak, maka sebagaimana kita tak sayang kepada Allah, nak ke syurga dia kerana kita tak kenal, begitu juga orang tidak gerung pada Allah, pada neraka dia, kerana kita tak tahu benar
senang syurga neraka. Ini perkara pokok yang perlu kita pasak masuk dalam kepala kita, bahawa ramai di antara kita ni beragama Islam tapi agak-agak serupa dengan jahiliah zaman hari itu. Jahiliah zaman hari itu, kalau orang tanya dia, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah, man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Kalau orang tanya jahiliah zaman Nabi, mu sembah berhala, mu sembah batu, mu semua itu. Langit siapa dia buat? Berhala buat. Berhala mu sendiri buat. Mu sendiri buat berhala. Pahala ke mana dia nak dia buat langit bumi, sedangkan berhala baru sudah hari ni, baru kamu buat hari ni. Jadi jahiliah tahu bahawa langit bumi tidak berhala dia buat. Tidak tokong dia buat. Tidak batu dia sembah. Dia buatnya Allah. Tapi dia syirik juga. Kenapa? Kerana tak kenal Allah. Kita orang Melayu, kita juga. Orang Melayu tahu dia buat langit, buat bumi Allah, tapi tak sembahyang, curi, rasuah, ragu, dadah sebagainya. Jadi agak-agaknya nilai Islam di kalangan sebahagian besar daripada kita serupa jahiliah zaman itu. Kerana kita waktu kecil lagi, kita tidak dididik oleh ibu bapa kita mengenai dengan Allah. Kita kahwin dengan seorang perempuan kerana cantik, kerana cinta, kerana cinta lah kita panggil. Kita tahu latar belakang dia, pengajian dia, agama dia lepas tu. Jadi bila boleh anak, bila boleh cahaya mata, mak ni nak didik anak agama peringkat pertama, nak didik lagu mana? Gua dia cerita kecil agama ni. Ini masalah besar yang perlu kita fikir bersama. Mudah-mudahan Allah sama kita sekali.